Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk belajar firman Tuhan di bawah tajuk Panggilan Tuhan. Apabila kita dipanggil Tuhan, kita merisaukan banyak perkara. Apabila Musa dipanggil, dia berfikir, memandangkan aku tidak pandai bicara kerana berat lidah, adakah aku dapat membimbing umat Israel keluar dari Mesir dan membimbing mereka dengan selamat ke tanah Kanaan? Dia sangat risau. Apabila Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan umat Israel daripada penindasan orang Midian, Gideon juga terlalu risau, berfikir, kaumku adalah yang paling kecil di Israel, dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bagaimanakah aku dapat menyelamatkan Israel? Apabila orang dipanggil Tuhan, pertama sekali, mereka memikirkan kebolehan diri sendiri. Aku perlu bagus dalam ini dan itu. Orang berfikir bahawa mereka dapat melakukan kerja Tuhan bila kita bagus dalam banyak perkara. Namun, dalam panggilan Tuhan, jika kita melakukan sesuatu bergantung kepada Tuhan, sama seperti Musa, Yosua dan Gideon, kita dapat menghasilkan semua kerja menakjubkan yang direkodkan di dalam Alkitab. Kuasa yang menghasilkan keajaiban itu terletak dalam iman. Jika kita melakukan kerja yang diberikan Tuhan, mempercayai bahawa Tuhan telah memanggil dan memerintahkan kita untuk melakukan kerja itu, kita pasti akan mencapai keputusan yang menakjubkan serta hebat. Pada mulanya, Gideon adalah penakut. Walaupun Tuhan memanggil aku, bila dia melihat dirinya, dia berasa bahawa dia sangat tidak berguna. Bagaimanakah seseorang seperti aku boleh mengalahkan bangsa yang hebat seperti Midian dan menyelamatkan umat Israel daripada penindasan? Apabila dia memikirkan kebolehannya, tugas itu kelihatan mustahil. Sama juga dengan Musa. Dia dipanggil Tuhan semasa dia mengembala selama 40 tahun di Midian. Apabila Tuhan berkata, pergi dan selamatkanlah semua orang Israel dari Mesir. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Musa ialah alasan. Tuhan, aku berat lidah, aku tidak pandai bicara. Bagaimanakah aku boleh berurusan dengan Firaun dan membimbing umat Israel keluar dari tangannya? Dia berkata kepada Tuhan dengan perasaan takut. Kemudian Tuhan berkata, bukankah aku memberitahu kamu bahawa aku akan membantu kamu? Aku akan membantu kamu. Walaupun begitu, dia masih risau tentang banyak perkara. Adakah aku benar-benar dapat melakukan itu? Musa mencari alasan-alasan yang berbeza. Mengetahui hatinya, Tuhan menunjukkan dia beberapa keajaiban. Apakah yang berada di tangan kamu? Tongkat, jawab dia. Campakkanlah ke tanah. Apabila Musa mencampakkannya, tongkat itu menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata, tangkaplah ekornya. Apabila Musa menangkap ekor ular itu, dia bertukar balik menjadi tongkat. Sekarang aku menunjukkan bukti bahawa aku bersama dengan kamu. Tetapi kamu masih tidak mempercayaiku? Kalian semua. Sekarang, kita diutus Tuhan kepada semua bangsa di dunia. Menurut buku Matius bab 28, apakah yang Tuhan beritahu kita? Pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sudah pun memberikan kita kebolehan untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Tetapi kita risau, melihat kembali diri sendiri. Aku tidak boleh bercakap bahasa itu. Aku tidak mahir dalam ini dan itu. Daripada berfikir bahawa Tuhan telah memanggil kita,
Kita hanya fokus terhadap kebolehan diri sendiri. Dalam situasi ini, Injil kita tidak dapat mengelak dari menjadi lembab. Kita dipanggil Tuhan. Apabila Tuhan menyuruh kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, kita hanya perlu pergi dan menjadikan mereka sebagai murid. Apabila dia berkata, baptislah orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita hanya perlu membaptis mereka. Apabila dia berkata, ajarlah apa yang aku perintahkan kepadamu, kita hanya perlu mengajar mereka. Dan bila dia berkata, buatkanlah mereka untuk mematuhi semuanya, kita hanya perlu membimbing mereka seperti yang dikatakan. Namun, kita salah faham bahawa semua kebolehan ini keluar daripada kita. Apabila 300 orang pahlawan melawan 135,000 orang Midian, adakah Gideon mengalahkan mereka dengan kuasanya sendiri? Tidak. Sebab itulah Tuhan berkata, aku akan membantu kamu. Bukankah aku berkata bahawa aku akan bersama dengan kamu? Aku bukan menyuruh kamu untuk mengalahkan orang Midian melalui kebolehan kamu. Aku akan mengalahkan mereka menggunakan kuasaku. Siapakah yang berada di antara Tuhan dengan musuh? Tuhan meletakkan Gideon dan membiarkan kerjaannya disempurnakan melalui tangan Gideon. Jika Gideon sendiri yang cuba melakukannya, dapatkah dia menjamin kemenangan? Walaupun Gideon pergi dengan obor yang tersembunyi di dalam buyung, memecahkannya dan mengangkat obor, dapatkah dia memenangi pertarungan? Mustahil sama sekali. Siapakah yang membantu mereka mendapat kemenangan? Tuhan berkata, aku akan membantu kamu. Jadi, janganlah menakuti faktor-faktor luaran. Janganlah kita takut atau kecewa. Marilah hanya memikirkan Tuhan kita. Memandangkan Tuhan menyuruh kita untuk menginjil kepada semua orang, kita hanya perlu berfikir tentang penginjilan kepada mereka. Selagi kita mempunyai iman sebegitu, Tuhan pasti akan menghasilkan perubahan besar melalui Roh Kudus. Walaupun begitu, Gideon berkata, Tuhan, aku yang paling muda dalam kaum yang terkecil, bagaimanakah aku boleh mengalahkan tentera besar Midian? Berasa sedih, Tuhan menjawab, Gideon, aku bukan meminta kamu untuk berlawan seorang sendiri. Bukankah aku memberitahu kamu bahawa aku akan membantu kamu mendapat kemenangan? Marilah melihat babak ini dan membuat keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu-ragu apabila Dia memanggil kita. Marilah melihat buku Hakim-Hakim bab 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terpanting di Ofrah, kebanggaan Yoas, orang Abiza itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirit kantum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang, Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manaseh, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang mengetahui engkau. Sebab itu, engkau akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis. Gideon berkata, tetapi Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil dalam suku Manaseh di antara 12 suku Israel. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku tidak mempunyai kebolehan atau kekuatan. Tuhan menjawab, akulah yang mengetahui kamu. Jadi jangan risau. Kamu akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis seperti satu orang.
Apabila kita dipanggil Tuhan, kita teragak-agak. Sekarang, kita berada di titik ramalan yang mana semua anak Sion di seluruh dunia harus bangkit dan menjerit bersama. Tetapi kita teragak-agak, goyah dan berasa takut. Berfikir, dapatkah aku melakukannya? Kalian semua. Nampaknya kita tidak memahami sejelasnya. Tidak kira berapa banyak kali Alkitab memberitahu bahawa bukan kita yang melakukan kerja ini. Bukan kita yang membuat kerja, tetapi siapakah yang melakukannya? Tuhan berkata, akulah yang mengetahui kamu. Kamu akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis seperti satu orang. Apabila Gideon berkata, Tuhan, aku datang dari Manaseh, suku yang paling kecil di Israel, dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku, Tuhan berasa sedih. Tuhan berkata, aku tidak memilih kamu kerana latar belakang keluarga kamu atau kerana kelayakan kamu. Aku sendiri akan menyelamatkan umat Israel dari tangan Midian melalui kamu. Walaupun begitu, iman Gideon mempunyai sedikit kekurangan. Jadi, dia berkata kepada Tuhan, sila tunjukkanlah kepadaku keajaiban yang dapat membuktikan bahawa kamu ialah Tuhan yang melakukan kerja ini. Tuhan menunjukkan beberapa keajaiban kepada Gideon. Hanya selepas itu, Gideon mendapat keyakinan dan bersedia untuk melawan orang Midian. Kalian semua, mengenai pahlawan Gideon, kita berfikir bahawa iman mereka adalah kuat. Namun, apabila Gideon dipanggil Tuhan, dia juga teragak-agak pada mulanya. Pada masa sekarang, apabila kita memikirkan manusia di perkampungan global, kita mungkin berfikir, bila dan bagaimanakah kita dapat membimbing orang yang sebegitu ramai ke keselamatan? Adakah itu sesuatu yang dapat disempurnakan dengan kemuliaan kita sendiri? Mustahil sama sekali. Mengenai misi yang mustahil ini, Tuhan berjanji, akulah yang mengetahui kamu, dan kamu akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis, seakan-akan kamu melawan satu orang. Apabila Tuhan memanggil kita, Dia mengetahui dengan lebih baik daripada sesiapa pun bahawa kita akan teragak-agak seperti Gideon dan Musa. Dalam sejarah Keluaran, kita dapat melihat apabila Musa dipanggil Tuhan, dia sangat teragak-agak dan takut. Dia berfikir bahawa menentang Mesir, iaitu kerajaan yang paling kuat di dunia pada masa itu, dan menyelamatkan umat Israel dari sana, bukanlah satu tugas yang mudah. Tidak kira betapa bersungguh-sungguhnya dia cuba memikirkan kaedah yang berhasil, rasanya seperti misi yang mustahil. Sebab itulah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berat mulut dan lidah, serta aku ini tidak pandai bicara. Di dalam buku Keluaran, kita dapat melihat Musa membuat alasan seperti itu. Gideon juga teragak-agak pada mulanya. Dia teragak-agak, tetapi selepas mempercayai bahawa Tuhan bersama dengannya, dia dapat menjadi pahlawan hebat yang mengarahkan seramai 135 orang Midian dengan hanya 300 orang askar. Sekarang, kita memberitakan Injil Tuhan di setiap kawasan. Melalui penginjilan, apakah yang kita fikirkan? Adakah aku layak? Dapatkah aku mencapai misi ini? Adakah aku mempunyai kebolehan seperti itu? Jika kita melihat kebolehan diri sendiri, kita tidak dapat melakukannya. Gideon dapat mengalahkan 135 orang hanya dengan 300 orang askar. Bukan kerana dia ialah orang yang berkebolehan. Marilah pergi ke buku Keluaran dan melihat bapa Musa tidak menjawab ya dengan segera bila dia dipanggil Tuhan. Buku Keluaran bab 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Jika semak duri berada dalam nyala api, api akan padam selepas seketika atau merebak ke tempat lain. Tetapi api hanya kekal di tempat itu, jadi dia bergerak ke hadapan dan mendengar suara Tuhan. Aku akan mengutus kamu kepada Firaun dan membuatkan kamu membawa umatku keluar dari Mesir. Musa terkejut. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Janganlah risau, aku akan menyertai kamu. Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadat kepada Tuhan di gunung ini. Pada ketika itu, Musa tidak berkata, ya Tuhan, kerana kamu memanggil aku akan pergi. Dia tidak dapat berkata begitu. Dia takut. Dia takut akan Firaun dan negara yang kuat, yaitu Mesir. Apabila dia memikirkan kebolehannya, rasanya tidak akan berhasil, walaupun dia pergi ke sana. Dapatkah aku melakukannya? Dalam situasi ini, marilah melihat apakah yang Tuhan beritahu dia. Buku Keluaran bab 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak. Bagaimana? Dia memberikan alasan kepada Tuhan. Aku tidak dapat mengajarkan Alkitab dan aku tidak pandai bicara. Apakah yang boleh aku lakukan dengan misi itu? Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku, bagaimana? Aku berat mulut dan berat lidah. Apabila dipanggil Tuhan, Musa dan Gideon takut serta ragu-ragu. Melihat kembali akan kebolehan, mereka berfikir bahawa tidak dapat melakukan kerja yang hebat melalui kebolehan mereka. Marilah melihat apakah yang Tuhan katakan dalam situasi ini. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang ini Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajak engkau. Apa yang harus kau katakan? Walaupun begitu, Musa tidak dapat keluar dari fikirannya. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maksudnya, aku tidak fikir bahawa aku orang yang sesuai. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahawa dia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Musa dipanggil Tuhan dan pergi bersama dengan Harun kepada Firaun serta menyuruhnya melepaskan umat Israel. Melalui Alkitab, kita dapat melihat bahawa mereka berurusan dengan Firaun selepas Paskah. Kalian semua, mengkaji semula sejarah ini, kita dapat merasakan bahawa Alkitab mengandungi bayang-bayang diri kita yang hidup pada zaman ini. Bukan? Inilah sebenarnya yang kita lakukan. Kita teragak-agak berfikir, dapatkah aku melakukannya? Adakah orang negara ini akan mendengar penginjilanku? Orang yang tinggal di kawasan ini adalah berkelas tinggi. Adakah mereka akan menerima mesej kita jika seseorang seperti aku menginjil? Kalian semua, siapakah yang mengutus kita? Tuhan menyuruh kita pergi. Jadi kita pergi. Apabila Musa pergi, Tuhan sudah pun menyediakan segala-gala yang diperlukan untuk menyelamatkan umat Israel dari Mesir. Tuhan sudah pun menyediakan segala-galanya agar Musa dapat menyempurnakan kerja itu. Bukan? Jika kita mahu menerima berkat kerajaan syurga,
Kita memerlukan iman untuk mempercayai kerja Tuhan. Tuhan mengutus kita. Seperti Musa dan Gideon. Tuhan mengutus kita. Kalau begitu, kita harus pergi ke Samaria dan ke penghujung bumi dengan iman berani bahawa Tuhan telah mengutus kita. Kemudian, apakah yang harus dilakukan? Jika kita mengajarkan mereka semuanya, keajaiban menakjubkan yang tidak pernah kita bayangkan akan berlaku. Bahkan kerajaan yang terkuat di dunia, iaitu Mesir pun, mengira diri kepada Musa. Firaun mengira diri kepada Musa yang berat lidah dan tidak pandai bicara. Adakah dia mengira diri kepada Musa? Dia mengira diri kepada Tuhan. Tuhan melakukan kerja ini melalui Musa. Sama juga dengan Gideon. Sebagai orang yang paling muda di antara kaum keluarganya dalam suku Manaseh, apakah yang dapat dilakukan? Jadi Tuhan berkata, akulah yang mengetahui kamu, janganlah risau. Tuhan telah berjanji kepada kita semua bahawa Dia akan bersama dengan kita. Marilah melihat buku Matius bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah dan lakukan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku mengetahui kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berkata, akulah yang mengetahui kamu. Jadi, pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Misi ini sudah pun diisytiharkan ke seluruh dunia. Anda fikir adakah ia tidak akan disempurnakan? Ia sudah disempurnakan di Mesir. Dan juga dalam sejarah mengalahkan Midian. Ia disempurnakan dalam situasi Jericho runtuh. Siapakah yang bersama dengan mereka? Ini bukan sesuatu yang hanya kaki tangan gereja tertentu perlu lakukan. Tetapi tugas yang kita semua harus lakukan. Memandangkan Tuhan memerintahkan semua anak Sion untuk melakukan kerja ini, kita harus mempercayai sepenuhnya bahawa Tuhan sudah pun memberikan kita semua kebolehan untuk melakukannya. Kita mesti mempercayai hal ini sepenuhnya. Bukankah ibu sudah meminta semua ahli keluarga Sion untuk menjadi pekerja-pekerja Injil yang hebat? Kalau begitu, kita harus menjadi pekerja-pekerja Injil yang hebat. Saya masih tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Suka untuk mencari di manakah buku Kejadian atau Wahyu di dalam Alkitab. Dalam situasi ini, bagaimanakah saya boleh melakukan kerja itu? Kalian semua, Tuhan menyempurnakan segala-galanya. Hanya jika kita mempunyai iman untuk menyelamatkan roh satu persatu, Tuhan menjadikan kita seperti Musa, Gideon, dan Yosua. Bukankah Tuhan berjanji, aku mengetahui kamu sampai ke akhir zaman? Penginjilan bukan kerja yang hanya dilakukan oleh orang yang petah bercakap. Ini adalah kerja yang semua anak Sion boleh lakukan. Selagi kita ialah anak-anak yang selalu bersama dengan Tuhan. Orang ini mendapat banyak pencapaian kerana kepetahannya bercakap. Orang itu akan melakukan kerja yang bagus kerana dia bergelaran tinggi. Ini ialah fikiran manusia. Apabila membuang fikiran manusia serta mempercayai bahawa walaupun tidak pandai bicara, jika Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melakukan kerja sebaiknya seperti Musa dan Gideon. Jika Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melakukan segala-galanya. Bukankah aku berkata bahawa aku akan bersama dengan kamu? Di dalam buku Matius bab 28, apakah yang Tuhan katakan? Aku akan mengetahui kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah pasti, kita boleh menginjil kepada jiran, semua orang yang kita temui, kawan, saudara, dan kenalan kita. Sama ada mereka mendengar atau tidak ketika kita menginjil, sesuatu berlaku di dalam mereka kerana ada di antara mereka mempunyai Tuhan dalam hati.
Sebab itulah kita harus terus menginjil. Mengenai penginjilan, kita tidak boleh menjadi menakut sama seperti yang Gideon katakan. Tuhan, bagaimanakah aku dapat melakukan kerja ini? Aku yang paling kecil dan muda dalam suku Manaseh. Bagaimanakah seseorang seperti aku dapat melakukan tugas seperti itu? Aku takut. Tuhan berkata, Gideon, akulah yang mengetahui kamu. Janganlah risau. Aku akan membantu kamu supaya kamu akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Sekarang, Tuhan yang berfirman seperti itu mengutus kita. Berkata, menginjillah di Samaria dan ke penghujung bumi. Aku akan membantu kamu. Kita dipanggil. Mulai saat ini, menurut firman Ibu, semua ahli keluarga Sion mesti menjadi pekerja-pekerja Injil yang hebat. Kita ialah warga negara surgawi terakhir yang dipanggil Tuhan. Adakah anda mempercayai hal itu? Jika anda mempercayai hal itu, tolonglah jangan kehilangan iman itu. Buanglah fikiran, mustahil kerana sebab ini dan sebab itu. Tetapi hanya marah ke depan, mengingati bahawa kita telah dipanggil Tuhan. Jadi, apabila kita dipanggil Tuhan, kita perlu tanyakan satu soalan kepada diri sendiri. Daripada bertanya, adakah aku mempunyai kebolehan? Adakah aku layak melakukan kerja itu? Kepada diri sendiri, sebaiknya kita harus fokus terhadap soalan, siapakah yang memanggil aku? Jika dipanggil Tuhan, selagi melakukan kerja penginjilan, berpercayai sepenuhnya bahawa kita diutus Tuhan, kita tidak perlu risau atau susah hati tentang apa-apa pun. Fikirkanlah tentang Gideon dan Musa. Lihatlah Yosua. Orang yang dipanggil dan diutus Tuhan tidak mempunyai apa-apa kerisauan pun. Kita hanya perlu marah ke hadapan dan melakukan kerja itu menurut firman Tuhan. Tuhan menukarkan gunung yang tinggi menjadi tanah rata. Dan menukarkan lautan yang dalam menjadi tanah kering. Sungai Yordan yang berada pada musim banjir menjadi kering di depan Tuhan. Tembok Yeriko yang tinggi runtuh serta-merta. Dan semua musuh yang menakuti kita mencair seperti salji. Tuhan telah membuatkan segala-galanya mungkin berlaku. Mulai hari ini, marilah kita memberikan lebih banyak perhatian terhadap suara Tuhan. Apabila Tuhan berkata, bergeraklah ke hadapan, seberangilah Yordan, kita hanya bergerak ke depan dan menyeberangi Yordan. Kita tidak memerlukan kebolehan atau pengetahuan diri sendiri. Kita tidak perlu mengira apa-apa pun. Kita dipanggil Tuhan. Saya mahu anda mengedarinya melalui sejarah Gideon dan Musa, bahawa misi penginjilan yang berada di depan kita sama sekali tidak mustahil. Tuhan kita adalah yang Maha Kuasa. Dia yang mengoperasikan 209 galaksi ialah Tuhan kita. Betapa kecilnya bumi di antara galaksi-galaksi. Mempercayai sepenuhnya bahawa Tuhan pasti akan penuhi segala-gala yang berlaku di planet kecil ini. Marilah kita semua sempurnakan misi Injil dan kembali ke kerajaan syurga bersama. Semoga anda menerima banyak rahmat melalui firman hari ini. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.